اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan Imam Tabrani. Qala an-Nabiy al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala ibadan ikhtasahum bi hawaijin nas, yafza'u an-nasu ilayhim fi hawaijihim, ulaika humul aminuna min azabillah," atau kama qala. Bahawasanya bagi Allah Ta'ala itu beberapa hambanya yang sudah dikhaskan mereka itu untuk menunaikan hajat-hajat manusia. Mereka inilah sejahtera daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengajaran daripada hadis, Rasulullah SAW memberi ingatan dan makluman kepada umatnya bahawa terdapat di kalangan mereka yang sentiasa kehadapan dalam membantu umat. Jadi Nabi SAW menyebut pada hadis yang kita baca pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memilih hamba-hamba dia di kalangan manusia yang mana mereka ni suka bantu orang, suka bantu hajat orang. Apa saja keperluan orang dia akan bantu. Maka mereka ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mereka ni akan aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu mereka tidak akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok orang susah je dia akan bantu dan sebagainya. Contoh yang terkini semalam, banjir besar berlaku dekat Baling, Kedah. Berapa orang telah hilang, ada yang ibu sudah mengandung hilang, ada budak-budak hilang. Jadi banyak rumah yang hanyut, hancur seperti mana yang pernah berlaku di Ulu Langat dulu, pada awal tahun dahulu. Ini keadaan yang berlaku. Jadi bila macam tu, ramai orang datang tolong. Ada NGO Islam, NGO bukan Islam pun ada juga, tapi mereka bukan Islam sebab syarat mereka nak dapat keamanan daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mesti mereka kena Islam. Saya sebut juga pada kamu semalam, Islam ni dia kena lafaz syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu Rasulullah. Jadi ada orang ni dia tak boleh tengok orang susah, mesti dia akan bantu. Ni orang yang disebut sebagai aminuna min adzabillah, orang yang aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu kena jadi gitu. Orang yang mana sangat prihatin kepada masalah orang lain sehingga kamu sanggup membantu mereka. Walaupun kadang-kadang kamu memerlukan benda tersebut, tapi disebabkan orang lain ada hajat lebih besar, maka kita bagi. Ada seorang menteri besar dulu, mungkin kamu kalau Google dapatlah kenal. Ustaz pernah belajar dekat sana selama 6 tahun di namanya tempat Pulau Melaka, Kota Baru, Kelantan. Namanya Tok Guru Nik Abdul Aziz, di Menteri Besar Kelantan. Dia ni ada tongkat yang dia suka. Ada tongkat yang cantik orang hadiah kat dia. Mahal harga tongkat tersebut. Jadi satu hari datang seorang pakcik tu bawa tongkat juga, orang kampung. Mari rumah dia. Bawa tongkat biasa. Bawa tongkat biasa je. Tongkat dia ni tongkat mahal. Bila jumpa dengan Tok Guru Menteri Besar ni, walaupun dia Menteri Besar, dia Tok Guru, alim ulama dan juga umara. Ni hebat. Seorang Tok Guru, seorang orang ulama boleh jadi Menteri Besar. Faham tak? Sama juga yang Menteri Besar Kelantan sekarang, juga seorang ustaz, seorang ulama. Jadi ketika tu dia jumpa Tok Guru, dia kata, Tok Guru, mari tukar dengan hamba lah. Mari tukar dengan saya lah tongkat. Tongkat, ambil tongkat saya biasa ni, bagi tongkat. Jadi bila Tok Guru ada rakyat minta gitu, agak dia bagi tak? Dia bagi tak bagi? Dia bagi. Tongkat yang mahal tukar dengan tongkat yang murah.
Lantas disebut pada anak saudara dia yang datang, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar sekarang. Dia kata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat selama-lamanya kebaikan sampai kamu beri apa yang kamu suka. Apa yang kamu suka. Kita suka bagi apa yang kita tak suka. Macam orang nak bagi sedekah makanan. Makanan yang tak habis baru dia bagi. Tak, dia makan ayam tak habis. Membazir ni kalau buang. Baik kita bagi kat sekolah tahfiz. Itu bukan kebaikan. Itu kita bagi saki baki. Nak bagi tu biar baru. Beli baru bagi. Faham tak? Itu kebaikan. Lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebab apa yang kita bagi tu akan Allah simpan. Akan Allah simpan untuk akhirat nanti. Pembelian kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan anggap kita belanja atas muka dunia ni habis duit, habis gitulah. Kita bagi duit kat NGO ni sebab dia nak tolong orang. Habislah duit saya. Tak. Duit tu yang duit awak sebenarnya. Itu sebab Sayyidina Rasulullah SAW, Nabi SAW sebut pada Sayyidatuna Aisyah, isteri dia, waktu Nabi sembelih seekor kambing, Nabi sedekah, bagi kambing. Sampai Nabi tanya pada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, apa lagi yang tinggal untuk kita? Maka jawab Aisyah, ada kaki kambing je ya Rasulullah. Ada kaki kambing je untuk kita. Maka jawab Nabi, bukan itu wahai Aisyah. Untuk kita ni apa yang kita dah bagi. Apa yang kita bagi tu untuk kita. Yang ada sekarang ni bukan untuk kita. Jadi habis Nabi sedekah belaka. Atau kehebatan yang perlu ada bagi seorang Islam yang tidak berkira apatah lagi orang yang memerlukan itu, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam, kita tolong juga. Faham tak? Baik. Dalam banyak hadis lain, baginda Nabi SAW turut menyatakan bagaimana dengan melepaskan sesuatu kesusahan seseorang di dunia, Allah melepaskan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Dia bantu orang susah. Kita tolong, saya minta tolong pinjam 10 riyal contoh. Saya tak ada duit sangat ni. Saya kena pecat dan sebagainya. Kita pun bagi. Dia tengah susah tu. Dia tengah susah, kita tolong dia. Bila kita tolong dia tengah susah, Masya Allah, Allah akan tolong kita di dunia dan di akhirat. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan kalam Rasulullah. Nabi tak pernah berbohong. Allah akan ganti. Kalau kita bebaskan orang susah sekarang ni, dia tak makan, kita bagi dia makan. Dia tak minum, kita bagi dia minum. Dia tak ada duit, kita bagi dia duit. Bagi walaupun semampu kita. Allah akan bebaskan kita di akhirat yang lebih besar lagi. Saat akhirat tu lagi besar. Dunia ni kalau susah boleh tahan lagi. Ada pusat kebajikan masyarakat. Ada pemimpin yang boleh kita minta. Tapi di akhirat nak minta dengan siapa? Ada orang nak bagi kita tak pahala? Tak ada. Ada orang nak bagi tak? Nak transfer. Bagi saya sikit pahala awak, Fahim, boleh tak? Tak bagi. Taubat tak bagi. Takkan bagi. Kecuali terpaksa bagi. Macam mana terpaksa bagi? Dia nipu saya. Dia fitnah saya. Dia pukul saya dulu. Dia terajang saya dulu. Saya nak tuntut sekarang. Itu terpaksa bagi. Tapi kalau kita minta je, tolong bagi, orang takkan bagi. Tapi kat dunia, kita minta, orang akan bagi. Tak, dunia ni sangat singkat hidupnya. Ganjaran yang besar dijanjikan oleh baginda Nabi SAW dengan menyatakan bahawa mereka ini akan sejahtera daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Besar ni. Azab Allah ni tak terperi sakit dia. Waktu ustaz kena hempak dengan mesin tebu 2 hari lepas tu pun ustaz rasa Allah. Lepas tu doktor cabut kuku. Cabut kuku. Tak? Bukan kerak kuku. Cabut kuku. Nyilu tak rasa? Sekarang awak rasa nyilu tak? Kuku awak kena cabut. Itu pun kita rasa, oi, dahsyat. Tak? Siapa 2-3 kali saya kata, doktor, sabar doktor. Tak, sikit je Ustaz. Itu bius tu. Bius dah lah sakit. Bius pun sakit. Kalau tak bius macam mana? Nampak? Itu baru dunia sikit. Ibu jari baru. Bukan semua jari. Yang kawan yang buat kerja, pakcik buat kerja tu. Tak? Pakcik buat kerja pas santai tu. Ada kawan dia satu rumah. Kena grinder. Tahu grinder?
Tahu grinder? Yang potong, dia nak potong tai, terpotong jari kaki. Waktu terbelik dia dekat betih dia, potong keting. Potong keting, faham? Putus keting. Faham? Oh, start kena ibu jari. Dia kena keting dengan jari-jari tu. Ada yang Bangladesh yang potong rupuk, cabut, patah dia punya mata tu, potong, putus kaki. Itu baru dunia. Akhirat tak tahulah. Akhirat sudah sebut pada kamu manusia kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak berhajat untuk rasa walaupun sesaat azab itu. Tak nak hajat. Saya kena cubalah ustaz. Dalam hidup ni kita kena cuba. Jangan gitu. Cuba di dunia tak apa. Akhirat jangan terbaik. Tak, seksa. Ya amat sangat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang tolong orang, aminuna min azabillah. Mereka ni aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kena banyak tolong. Tak kena banyak tolong. Kita pergi beli makanan contoh. Orang mochi jual. Berapa harga mochi? RM4.50. Kita bagi RM5. Bagi apa? RM5 ataupun RM10. Bagi RM5. Ambil ni duit balance, tak apa cik. Saya hadiah, sedekah. Ni dak makcik cepat sikit balance, cepat sikit. 50%, cepat sungguh minta. Mungkin kita sebab ada 50% tu je, tak apalah. Tapi kalau kita dapat bagi, kita gembirakan orang, lagi besar ganjaran yang Allah bagi pada kita. Yang keempat, ayuh kita istiqamah membantu saudara kita dengan sabar dan ikhlas. Satu syarat sabar. Yang syarat besar sekali, ikhlas. Jangan buat kerana nak dapat nama. Jangan buat sebab apa? Sebab nanti kalau aku tak tolong kau, orang cakap apa pula? Tak boleh. Bisa buat mengkeranakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita dapat apa yang dinamakan sebagai ganjaran besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis yang ke-24 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Amru radhiyallahu anhuma, yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabairi an yal'ana ar-rajul walidayhi. Qila ya Rasulullah, wa kayfa yal'anu ar-rajul walidayhi? Qala yasubbu ar-rajul aba ar-rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya setengah daripada dosa-dosa besar itu bahawa melaknat seorang kedua ibu bapanya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana seseorang itu boleh melaknat kedua ibu bapanya? Baginda menjawab, memaki seseorang kepada bapa seseorang, kemudian orang itu membalas makian dengan makian bapa dan ibunya pula. Baik. Nabi kata salah satu dosa besar orang maki mak bapak dia sendiri. Tahu maki? Maki tahu? Sedap tak maki? Kena maki sedap? Tak sedap. Banyaklah perkataan yang tak sedap kalau maki. Bangang lah, bodoh lah, celaka lah. Tak? Banyak. Kalau belah kampung sat natang lah, biawak lah, beruk lah, babi lah, dia kata. Ini perkataan maki. Awak suka orang kata awak babi? Babi betul kamu nak. Orang Melayu cukup pantang babi. Babi dengan anjing. Oh, pantang. Kalau pergi luar negara nak makan tu cari makanan halal. Faham tak? Ni halal ni. Tak halal. Oh, no. Yang pergi pakai skirt. Tak, orang Melayu pakai skirt. Nak makan halal. Dia tahu haram tu babi je haram. Dedah aurat tak haram. Tak, dedah aurat tak haram. Makan yang haram je. Tak apalah, boleh tahan lah tu. Ni banyak berlaku. Minum arak, tapi makanan mesti halal. Oh, pelik. Ni akhir zaman. Tak tahu arak tu haram. Baik. Jadi kata Nabi, daripada dosa-dosa besar ni, seseorang melaknat mak bapak dia sendiri. Maka jawab sahabat, ya Rasulullah, macam mana orang melaknat mak ayah dia sendiri? Ada tak orang laknat mak ayah sendiri? Itu soalan. Sahabat, ghalibnya orang takkan laknat mak ayah dia sendiri. Maka jawab Rasulullah, maksudnya seseorang melaknat ibu bapa seseorang, maka orang itu laknat mak bapak dia juga. Jadi itu maksudnya seorang itu melaknat ibu bapanya sendiri. Faham tak? Faham? Mamat kata kat John,
John, bapak kamu ni bodoh betul lah. Mamat kata kat bapak John. Dia kata kat John lah, John, bapak kamu bodoh. John pun kata, bapak kamu pun bodoh. Faham tak? Walaupun Mamat tak cakap bodoh pada ayah dia, tapi disebabkan John khabar gitu, sebab Mamat khabar kat bapak John dulu, maka menyebabkan John pun menyumpah bapak Mamat. Itu maksud orang melaknat ayah mak dia sendiri. Kan so, kepala bapak kamu. Kepala bapak kamu lah. Kita tahu gitu. Itu maksud melaknat. Faham tak? Dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Lagi dahsyat kalau belah utara tu, dia kata anak haram. Anak haram betul. Kau lah anak haram. Perkataan anak haram ni, sama ada dia bergurau ataupun serius, hukumnya haram. Anak haram maksudnya apa? Anak tidak sah taraf. Itu tuduhan dia kepada mak ayah dia tu. Mana dia telah berzina, dapat kamu. Contoh. Tak boleh. Tak apa Ustaz, sana biasa anak haram. Tak boleh. Sebutlah anak apa? Anak kambing tak apa. Anak lembu tak apa. Anak haram tak boleh sebut. Faham tak? Jangan duk belajar, sebut mulut. Ada kata Ustaz, mulut saya je jahat tapi hati saya bersih. Tak. Mulut di luar menandakan dalaman kamu. Nampak? Orang pakai seksi, jangan pandang saya kat luar, pandang dalam saya. Tak. Kalau luar teruk, dalam teruk. Itu zahir. Nahnu nahkumu bizawair. Kami berhukum pada benda yang nampak. Allah yang berhukum pada benda yang tak nampak. Faham tak? Gitu. Pengajaran pada hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW memberi ingatan kepada umatnya mengenai akhlak sama manusia dengan tidak saling mencela ayah dan ibu orang lain. Ingat, jangan. Jaga bahasa kamu. Kita bergurau boleh, tapi jaga jangan mencela, memaki orang, jangan. Perbuatan mencela ayah dan ibu orang akan menyebabkan orang itu juga akan turut melakukan perkara yang sama. Tapi ustaz sekecil dulu, sebab tak tahu benda. Ganah. Tak. Semua balah dengan kawan-kawan. Itu biasa. Tapi jangan biasakan benda biasa. Betulkan yang biasa. Biasakan yang betul. Betulkan yang biasa. Biasakan yang betul. Seulang balik. Ulang balik. Apa maksud dia? Biasa makan nasi berterabur. Betulkan yang biasa tu. Jadi tak terabur. Bila tak terabur, biasakan yang tak terabur. Itu maksud. Betulkan biasa, biasakan yang betul. Penekanan ini penting kerana sikap menyumpah seranah dengan menyebut-nyebut tentang orang tua adalah sikap yang tercela dan dilarang dalam agama bagi menjaga maruah kedua ibu bapa kita. Kalau orang tak suka, kalau kita tak suka orang cela mak ayah kita, jangan cela mak ayah orang. Itu maksud dia. Sebab banyak sangat sekarang ni orang tak kisah dah. Macam-macam dia sumpah, dia sembuh je. Asal dapat dia sembuh. Ini dosa besar. Dosa. Min akbaril kabair, daripada dosa-dosa besar. Yang terakhir sekali, setengah tempat dalam negara kita menyumpah dengan menyebut perkataan-perkataan kotor dan lucah telah menjadi suatu kebiasaan. Maka betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Ada tulis dah situ. Tak payah tulis ya. Nak betulkan biasa, biasakan yang betul. Hadza wabillahi taufiq. Mana kita dah berada pada hadis ke-24. Banyak dah hadis kamu belajar ni. Kau dapat hafal 1-2 tu kemas. Dalam perisa semua hadis ni masuk. Faham tak? Ngafal. Sambil-sambil main, ngafal. Saya dah khabar pada kamu teknik hafalan. Kamu salin balik dan kamu hafal. Jangan buang pula kertas tu. Mana-mana tengok kertas. Ataupun kamu salin balik semua hadis ni. Lipat. Tu cara ustaz. Hafal. Lipat. Dah hafal? Tanda. Letaklah poket. Buku ni boleh letaklah poket. Bukan tebal mana. Letaklah poket. Tak. Pergi baca. Baca. Kamu otak lagi fresh lagi. Sangat-sangat fresh. Maka kena banyak baca. Supaya otak kamu tidak tepu jadi macam otak ustaz. Tepu. Nak hafal pun tak masuk.
dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.